Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya daripada kumpulan yang dalam subjek perhubungan awam. Nama saya Muhammad Izzat bin Osman, nombor matrik 266647. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Nasruddin bin Muhammad Nasir, nombor matrik 266628. Assalamualaikum, saya Faizul bin Mazlan, nombor matrik 266900. Assalamualaikum tuan-tuan, perempuan. Sarah binti Ali Muhammad, nombor matrik 266780. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Fazila binti Ahmad, nombor matrik 266537. Dalam kumpulan saya menyiapkan kertas kerja projek kempen bersama masyarakat, iaitu program Ramah Peringkat Negeri Sembilan tahun 2020. Dalam pengenalan, program kempen ini merupakan sebahagian dari salah satu kursus yang diambil oleh pelajar semesta UUM PJJ yang mewakili dalam organisasi PJJ dalam cawangan Melaka. Pihak organisasi UUM melantik pelajar dan para pelajar diganti merancang, melaksanakan atau membuat satu laporan berkenaan program yang akan dilaksanakan. Oleh itu, kami telah menyiapkan kertas kerja yang dirancang bertujuan untuk memenuhi kehendak khusus yang memerlukan pelajar menjalankan satu program berhubungan bersama masyarakat, itu perhubungan awam. Kertas kerja adalah untuk memohon kebenaran daripada pusat kurikulum untuk melaksanakan satu program kempen bersama masyarakat bagi membimbing kepada pesakit-pesakit yang berada di Hospital Tunku Jaafar Seremban tentang kewajipan untuk melakukan ibadah solat walaupun ketika dalam keadaan sakit. Pada peringkat ni seramai 60 orang sukarelawan yang dikenali sebagai sukarelawan rahmah, yang terdiri daripada 20 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Universiti Utara Malaysia UUM, ahli jemaah masjid, badan kebajikan hospital, badan bukan kerajaan juga sekali membuat kempen bersama masyarakat ni, menjoinkan satu perseorangan yang telah dilibatkan untuk menjayakan setiap aktiviti dan dibincang berdasarkan kepada Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan Kementerian Kesihatan. Panduan yang selari SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Para sukarelawan ibadah pesakit menjaga kehormatan pesakit dan menyediakan bahan-bahan bacaan yang sesuai diwat serta memberikan sokongan sosial dan kebajikan. Bagi tujuan program ini dilaksanakan, itu sebahagian dari usaha pelajar-pelajar untuk mengenal pasti pendekatan Corporate Social Responsibility berdasarkan makasar syariah melalui penjagaan nyawa dan hal-hal. Diharapkan akhir program ini kita semua dapat terlibat untuk memperoleh pengalaman dalam merancang, melaksanakan dan menilai sesebuah projek, mencipta dan menambah baik imej pada kalangan pelajar-pelajar universiti dan memberi peluang untuk melibatkan diri dalam program bersama masyarakat. Dan tujuan program ini untuk meningkatkan kesefahaman bersama antara organisasi pelajar dengan masyarakat berkuasa hubungan antara satu sama lain. Dan saya akan serahkan kepada kawan saya untuk membincangkan tentang matlamat kempen tersebut. Terima kasih. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan kertas projek kempen program Ramah Peringkat Negeri Sembilan. Matlamat projek adalah berkenaan matlamat umum menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada komuniti serta mendekatkan diri dengan masyarakat, menampilkan dan menghayati ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan mempunyai nilai-nilai rahmah kepada sekalian alam, termasuk menyantuni para pesakit, keluarga dan persekitaran. Matlamat teknikal memberi bimbingan kepada pesakit tentang panduan ibadah yang boleh dilakukan khususnya kepada golongan yang terlantar di hospital. Memberi panduan kepada keluarga pesakit untuk sama-sama membantu, memberikan sokongan
dan prihatin terutama dari segi penjagaan dan emosi pesakit. Matlamat pelaksanaan program ini, daripada projek tersebut, pesakit-pesakit dan keluarga pesakit akan memahami betapa pentingnya ibadah dilakukan walaupun sewaktu sakit, kerana ianya sebagai tanda kesedaran betapa lemahnya manusia itu yang sentiasa mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memupuk sikap bertanggungjawab dari ahli keluarga yang sakit kerana ia bukan tugas mudah di samping terpaksa menjaga emosi pesakit yang biasanya tidak menentu, dan ianya memberi cabaran kepada keluarga yang menguruskan mereka. Skop untuk program ini, bidang tumpuan program ini adalah memberi motivasi kepada keluarga pesakit supaya tidak putus asa dalam memberikan sokongan moral kepada pesakit, menerangkan dan memberi bimbingan kepada pesakit tentang panduan ibadah yang boleh dilakukan khususnya kepada golongan yang terlantar di hospital, mengadakan aktiviti sesi ziarah di wad-wad dan penyampaian sumbangan kepada pesakit-pesakit oleh Yang Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan bersama-sama dengan para jemputan yang lain sebagai tanda keperhatian dan ihsan terhadap mereka yang ditimpa ujian sakit. Punca matlamat. Punca utamanya adalah daripada perbincangan dan beberapa wakil pelajar daripada UUM, Ahli Jemaah Masjid Raja Muda Musa Seremban, Badan Kebajikan Hospital Tunku Jaafar Seremban, Badan Bukan Kerajaan iaitu NGO dan juga beberapa orang perseorangan yang terlibat dalam program ini. Punca kedua adalah daripada bilangan pesakit yang dirujuk ke hospital-hospital seluruh negara, di mana lebih separuh daripadanya adalah beragama Islam, dan ada sesetengah daripada mereka tidak tahu bagaimana cara pelaksanaan ibadah terutamanya solat dilakukan, sedangkan mereka mampu melakukan walaupun mereka dalam keadaan sakit. Maklumat-maklumat yang diperolehi amat penting dalam merancang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan bersesuaian dengan keadaan semasa serta sikap tanggungjawab anggota masyarakat dalam memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada ahli keluarga bagi membantu pesakit dalam melakukan ibadah dan tidak bersikap lepas tangan dengan meletakkan tanggungjawab untuk menjaga kebajikan kepada pihak hospital untuk menguruskannya. Itu saja huraian saya berkenaan dengan program yang dijalankan, dan harap memberi manfaat kepada semua, terutamanya pesakit, dan tanggungjawab daripada semua individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian, terima kasih. Okay, sekarang saya bahagian situasi semasa berkaitan program Rahmah peringkat Negeri Sembilan 2020. Okey, keadaan semasa melihat kepada jumlah kemasukan pesakit Muslim pada tahun 2018 bagi Hospital Batu Pahat Johor didapati dari jumlah 33,322 orang Muslim yang mendaftar masuk, hanya lebih kurang 22,017 orang sahaja yang melakukan ibadah solat dan selebihnya tidak. Kuncinya disebabkan oleh keuzuran, sikap mengambil mudah dan juga tidak tahu bagaimana untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua. Ini dan buat julung kalinya Hospital Tunku Jaafar di Seremban Negeri Sembilan telah dipilih sebagai lokasi untuk program Rahmah ni lah, memandangkan ianya sebuah hospital kerajaan yang berada di tengah-tengah bandaraya Seremban dan menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya. Okey, sumber-sumber yang kita perolehi sebelum kita membuat program ni adalah daripada Hospital Batu Pahat Johor. Okey, selain itu adalah untuk keperluan dan perubahan bagi program yang kita lakukan ini, jika dilihat daripada statistik yang mana pihak kami dapat daripada Hospital Batu Pahat Johor, okey, dikeluarkan oleh
Ada peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018, tetapi jumlahnya masih rendah, iaitu sekitar 59.9% sahaja. Apakah angka ini belum mampu menggambarkan keparahan masyarakat kita dalam ilmu keagamaan, dan adakah masalah ini berlaku disebabkan sikap tidak ambil peduli anggota masyarakat? Okay, beberapa perkara lain yang dikenal pasti oleh dilaksanakan bagi menjayakan program ini adalah dengan mewujudkan hospital mesra ibadah di hospital-hospital, bagi mewujudkan hospital yang lebih mesra. Berkaitan ibadah, beberapa aktiviti atau program yang boleh dilaksanakan dalam memberi latihan dan panduan kepada mereka yang melakukan tugas ini kelak, antaranya adalah dengan mengadakan ceramah pengurusan ibadah pesakit, latihan praktikal oleh fasilitator jemputan, mengadakan pembentangan secara kumpulan iaitu praktikal bagaimana membantu pesakit untuk bertayamum, praktikal membantu pesakit berwuduk dan melakukan solat dalam pelbagai keadaan. Okey, diharapkan melalui program ini ia dapat membantu pesakit dan keluarga supaya pesakit dapat beribadah semasa di hospital dan seterusnya selepas keluar dari hospital. Okey, maklumat projek berkaitan kempen program Rahmah Peringkat Negeri Sembilan ni, kita punya maklumat projek dan kempen bersama masyarakat UUM PACE PJJ Melaka. Okey, nama projek yang kita akan laksanakan iaitu program Rahmah Peringkat Negeri Sembilan. Tarikh projek yang dijangka ialah 9 November 2020 sehingga 10 November. Okey, tempat projek yang kita telah pilih iaitu Hospital Tengku Jaafar, Seremban Jalan Rasah, Seremban Negeri Sembilan. Jumlah peserta anggaran iaitu 60 orang terdiri daripada 20 orang mahasiswa dari UUM sendiri, ahli jemaah masjid, badan kebajikan hospital dan badan bukan kerajaan NGO dan juga perseorangan. Okey, lokasi kita dah bagi tahu tadi, lokasi program ialah dekat Hospital Tengku Jaafar, Seremban Negeri Sembilan. Saya akan menerangkan mengenai jadual aktiviti ataupun tentatif semasa majlis pelancaran tersebut. Majlis ini dijangka akan diadakan pada 9 November 2020 bersamaan hari Sabtu. Okay, pendaftaran peserta dibuka seawal jam 7.30 pagi dan pada jam 8.30 pagi ketibaan tetamu jemputan. Pada jam 9 pagi dijangka ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Zaidi bin Ramli, merupakan pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Disusuli pada jam 9.10 pagi dijangka ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nordin bin Ibrahim, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan kemudian pada jam 9.30 pagi ketibaan yang berbahagia Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, iaitu Menteri Besar Negeri Sembilan. Majlis dijangka akan bermula pada jam 9.40 pagi dengan bacaan doa. Disusuli upacara perasmian oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan. Dan waktu itu kita akan mengadakan tayangan montas mengenai Rahmah lah, program Rahmah ni, mengenai program Rahmah yang kita adakan. Kemudian akan diadakan majlis penyerahan cek bantuan kepada pihak Hospital Tengku Jaafar Seremban, dan pada jam 11.30 pagi kita akan mengadakan sesi ziarah ke ward-ward dan penyampaian cendera hati kepada pesakit-pesakit, dan selepas itu kita akan berehat untuk makan tengah hari. Okey. Kemudian pada jam 1 petang kita akan berhenti sebentar untuk solat Zuhur, dan selepas solat Zuhur dijangka kesemua tetamu-tetamu VIP akan beredar balik. Tetapi majlis ini tidak akan terhenti di sini, dan pada jam 3 petang kita akan sambung program ini bersama peserta-peserta yang berdaftar untuk mengikuti program ini. Kita akan berkumpul mengikut tag yang diberikan, dan mereka-mereka ini akan mengadakan lawatan ke ward-ward dan beramal mesra bersama pesakit serta ahli keluarga yang ada. Waktu itu kita akan mengedarkan risalah kepada mereka dan memberikan penerangan serta panduan tentang kepentingan ibadah
solat waktu ketika sakit. Majlis ini dijangka akan selesai pada jam 5 petang dan sesi ini dan akan bersambung keesokan harinya pula, iaitu 10 November 2020. Majlis pendaftaran peserta akan dibuka pada jam 8.30 pagi dan programnya sama seperti sebelumnya. Kita akan berkumpul, peserta-peserta akan berkumpul mengikut tag yang diberikan. Kemudian mereka ini akan membuat lawatan ke ward-ward yang belum lagi mereka pergi sebelum ini dan akan mengadakan sesi ramah mesra bersama pesakit dan ahli keluarga yang ada menemani pesakit waktu itu. Kita akan mengadakan risalah seperti sebelumnya dan akan memberi penerangan dan panduan tentang kepentingan solat kepada pesakit-pesakit ni, walaupun ada di antara mereka yang tidak mampu untuk lakukannya. Majlis ini akan kita hentikan seketika pada jam 12.30 pagi untuk makan tengah hari dan solat zuhur. Okey, dan dijangka disambung pada jam 2 petang dan dijangka selesai pada jam 5 petang. Okey, sekarang saya akan menerangkan senarai jawatan kuasa induk yang telah kita lantik. Okey, majlis ini telah dinaungi oleh pengarah UMPs PDJ UMC Tok Kedah dan dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah UUM sendiri. Penyelaras khidmat masyarakat ini telah diselaraskan oleh Encik Muhammad Arif bin Yahya. Okey, jawatan kuasa pelaksana untuk majlis ini ianya telah dipengerusikan oleh Encik Muhammad Haris dan Puan Wan Farhani. Pengarah program ini ialah Puan Humairah. Timbalan pengarah program iaitu Encik Kamarul Bahrin. Setiausaha iaitu saya sendiri, Fazila binti Ahmad. Bendahari Puan Wan Alia. Okey, jawatan kuasa yang telah dilantik semasa mesyuarat diadakan, okey, telah bersetuju untuk melantik Puan Nawabiyatul sebagai IJK Jemputan Sambutan dan Protokol. Pengacara Majlis Perasmian Cik Haslina. Persiapan dan teknikal Encik Salihuddin. Gimik montaj pelancaran rahmah Encik Muhammad Saifuddin. Penyediaan moncek oleh Encik Muhammad Yusof dan pendaftaran oleh Encik Azman. Okey. Kemudian jamuan diuruskan oleh Puan Hasanah, pengangkutan Puan Cik Maisara dan publicity oleh Encik Muhammad Zaki dan serta logistik diuruskan oleh Encik Nazri. Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai jawatan kuasa pelaksanaan dan senarai tugas yang telah kami bincangkan. Okey, bagi tugas jawatan kuasa pelaksana, ianya ditugaskan untuk menyediakan kertas kerja, mewujudkan jawatan kuasa, melantik juru acara majlis, melantik pengiring kepada tetamu-tetamu VVIP, menyediakan teks ucapan perasmian, menyediakan teks ucapan aluan, menyediakan dan menghantar surat memo kepada jemputan dan pihak media, menyediakan transkrip, memastikan perjalanan majlis berjalan lancar dan memastikan, memantau dan menyelaras tugas jawatan kuasa yang terlibat. Okey, bagi tugas jawatan kuasa jemputan, sambutan dan protokol, ianya akan ia perlu memastikan dan menyediakan senarai penyertaan tetamu VIP dan peserta yang terlibat, menyediakan surat jemputan kepada VIP, VVIP dan peserta terlibat, membuat pengesahan kehadiran tetamu dan peserta yang terlibat, menyambut dan mengiringi tetamu ke tempat yang disediakan,
memastikan peserta memenuhi tempat duduk yang disediakan, memastikan VIP berada di tempat yang disediakan. Okey, bagi tugas jawatan kuasa pengacaraan majlis rasmi, tugasnya adalah untuk menyelaras tugas bersama dengan jawatan kuasa persiapan Dewan, memastikan segala susun atur serta sesi perasmian meliputi kerusi dan meja VIP, washroom, PA sistem berada dalam keadaan baik. Okey, bagi tugas jawatan kuasa dan persiapan teknikal, beliau perlu memastikan peralatan seperti kerusi, meja tetamu dan peserta, perhiasan pentas, washroom, laptop, mikrofon, lampu skrin LCD dan sebagainya disediakan. Memastikan segala peralatan berfungsi dengan baik dan mencukupi di semua lokasi yang telah ditentukan di sepanjang majlis berlangsung. Beliau juga perlu memastikan susunan atur seperti hiasan bunga, alas meja, air mineral, buku atau acara disediakan di atas pentas. Okey, bagi jawatan kuasa gimik montaj pelancaran program Rahmah, ia perlu menyediakan dan menguruskan gimik montaj pelancaran program Rahmah. Okey, bagi jawatan kuasa penyediaan moncek, tugasnya tentulah akan menyediakan dan menguruskan moncek tersebut. Serta bagi jawatan kuasa pendaftaran, tugasnya adalah untuk menyediakan kaunter dan menguruskan pendaftaran peserta dan media, menyediakan dan mengedarkan borang penyertaan slip kehadiran peserta. Okey, bagi jawatan kuasa jamuan, tugasnya adalah untuk memastikan ruangan makan minum tetamu atau VIP disediakan di tempat yang sesuai, memastikan catering menyediakan makanan dan minuman mengikut masa yang telah kita tetapkan, memastikan makanan dan minuman dapat disediakan kepada peserta dan tetamu. Okey, bagi jawatan kuasa pengangkutan keselamatan lalu lintas, ianya ditugaskan untuk memastikan laluan tempat letak kereta disediakan dan berjalan dengan lancar, memastikan tidak berlaku kesesakan lalu lintas. Okey, bagi jawatan kuasa publicity dan siaraya, ditugaskan untuk membuat hebahan melalui program melalui web, email, Facebook Live dan beberapa pihak media yang terlibat, menyediakan backdrop, banting dan banner, memuat naik program di laman sesawan jabatan. Okey, bagi jawatan kuasa logistik dan penginapan, ianya ditugaskan untuk mengurus dan membuat tempahan penginapan untuk urus setia tetamu VIP dan VVIP. Ini mengikut keperluan lah. Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan sepanjang program diadakan. Yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Saya melibatkan part saya adalah menyelenggara anggaran perbelanjaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, anggaran perbelanjaan dia melibatkan kepada perbelanjaan peserta, perkhidmatan, backup, banner, sewaan kemah, cederhati dan penginapan selama 2 malam ya. Okey, jadi di sini saya huraikan sedikit berkenaan perbelanjaan tersebut. Untuk peserta dan urus setia, kita akan melibatkan seramai untuk sarapan untuk 1000 orang, yang melibatkan satu orang anggaran RM5. RM5 yang akan melibatkan kos perbelanjaan sebanyak RM5,000 dan hanya untuk sarapan saja. Manakala untuk makan tengah hari, untuk kuantiti yang sama seramai 1000 orang, satu per head adalah sebanyak RM10 dan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM10,000. Dan untuk VIP kita ada seramai 60 orang, yang di mana perbelanjaan untuk sarapan pagi mereka adalah sebanyak RM10 berjumlah RM600 daripada bahagian Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, dan makan tengah hari mereka bernilai RM10 juga untuk 1000 orang, iaitu RM800. Manakala untuk perkhidmatan sewaan peralatan seperti dom, pramusaji,
dan peralatan makan untuk VIP dan peserta. Kita melibatkan sebanyak 4 meja. 4 meja di mana jumlah kuantitinya adalah sebanyak 1 meja RM70 yang telah dikenakan. Jadi jumlah kosnya untuk peralatan tersebut adalah sebanyak RM280. Seterusnya untuk backdrop kami anggarkan 1 unit backdrop sebanyak RM1000 yang akan dikeluarkan oleh untuk unit UUM PACE, dan jumlah banner sebanyak 2 banner kami aturkan berjumlah RM240 di mana setiap satu bernilai RM120. Seterusnya untuk perbelanjaan sewaan kemah. Kemah kita terpaksa sewa di mana satu kemah berjumlah RM300. Kita memerlukan sebanyak 30 unit kemah yang berjumlah RM9,000 dan kita akan melalui penyewaan melalui dengan pihak berkuasa tempatan. Dan cedera hati kita sediakan sebanyak 100 unit yang berjumlah 1 unit RM30. Totally jumlah adalah RM3,000. Ini adalah daripada peruntukan daripada UUM. Dan terakhir adalah penginapan. Penginapan adalah 5 unit penginapan berupa kos rumah yang di mana setiap satu malam berjumlah RM200 untuk 2 malam, dan kos penginapan selama 2 malam itu untuk 5 unit adalah sebanyak RM2,000. Keseluruhan totally adalah jumlah perbelanjaan berjumlah RM31,920. Untuk program ini kita berharap dapat dijalankan dan mendapat kerjasama daripada semua pihak. Semoga perjalanan program ini berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran dan matlamat yang dikehendaki serta objektifnya. Kerjasama dan sokongan daripada tuan-tuan amatlah dihargai bagi menjayakan majlis tersebut. Untuk makluman juga, saya telah meneliti kertas kerja ini dan mendapati bahawa projek yang bakal dilaksanakan ini cukup baik untuk memberi motivasi kepada anggota masyarakat sekeliling tentang tanggungjawab untuk saling memperingati dan membimbing, mendorong masyarakat sekeliling tentang kepentingan melakukan ibadah walaupun ketika berada dalam keadaan negara yang tidak berapa seimbang dengan situasi isu-isu semasa ya. Diharapkan dengan pelibatan para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan dalam program ini, matlamat serta objektif untuk program ini akan tercapai dengan jayanya. Dan kerjasama semua amat saya hargai dan saya mendoakan semoga apa yang telah dirancang untuk program ini akan berjalan dengan lancar dan mendapat kerjasama semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.